Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sekali lagi kepada semua sahabat-sahabat, brother-brother, sister-sister Dionko pada hari ini. Ya, kita bertemu lagi dengan video kita pada kali ini yang bakal menerangkan berkaitan dengan Shichibukai ataupun The Seven Warlord of the Sea Part 2. Kalau korang semua tak tengok lagi Part 1, korang boleh usah. Aku ada bagi link kat bawah, ataupun korang boleh pergi kat channel aku. Korang boleh tengok kat playlist teori and fakta semua, okay? So, aku dah terangkat hal itu berkaitan dengan Shichibukai pada first half cerita One Piece, iaitu sebelum time skip berlaku, di mana ada beberapa pengosongan kerusi dalam Shichibukai yang telah berlaku. Alright, so sebelum aku mulakan video aku pada kali ini, so kepada korang yang baru sampai ke channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan tekan bell notification supaya korang boleh dapat video aku setiap kali aku upload, dan jangan lupa juga untuk like and share this video. Alright, so mari kita mulakan berkaitan dengan Shichibukai Part 2. Let's go! So, Shichibukai Part 2, apa yang aku ingin terangkan adalah apa yang telah berlaku selepas berlakunya pengosongan kerusi dalam Shichibukai, atau pengosongan jawatan yang telah berlaku dalam Shichibukai, berekoran daripada berpunca daripada 3 orang Shichibukai yang original, iaitu Jinbei. Seperti kita tahu, dia secara tidak rasmi dan secara, orang kata tu, secara rela hatinya ingin melepaskan jawatan Shichibukai dia sebab dia memang tak nak join perang Marineford sewaktu sebelum ini. Kemudian kita ada Gecko Moria yang berpunca juga pengosongan yang berpunca daripada Gecko Moria juga, iaitu Gecko Moria telah pun dilucutkan jawatan dia secara terus oleh World Government ataupun Gorosei, yang disebabkan oleh dia ni asyik menghabiskan boreh saja, kan, disebabkan kelemahan yang dia ada ni terlalu ketara sangat, dan disebabkan dia ni terlalu lemah, terlalu lembik. Disebabkan itulah World Government tak nak simpan dia ni. Sebab tu aku cakap dia ni habiskan boreh saja, bukan habiskan boreh saja, macam-macam benda dah habiskan lagi, kan. Alright, kemudian kita ada Marshal Ditich yang juga telah melepaskan jawatan ini secara tidak rasmi, iaitu dia telah pergi masuk ke Impel Down dan menubuhkan ataupun mencari kru-kru pirate dia, iaitu Blackbeard Pirate yang dia ingin tubuhkan, dan dia juga merupakan ancaman terbaru buat World Government ketika selepas perang Marineford dan juga selepas time skip. Macam kita boleh tengok sekarang dia dah jadi Yonko. Alright, so siapa sebenarnya yang telah mengisi 3 kekosongan kerusi di dalam organisasi Shichibukai ini? Alright, so mari kita mulakan. Tapi sebelum tu korang kena tahu dulu bahawa ada 4 orang Shichibukai yang masih lagi kekal dalam kerusi mereka, iaitu Dracula Mihawk, Boa Hancock, Bartholomew Kuma dengan Doflamingo lagi. Alright, so mari kita mulakan dengan pengganti yang pertama, iaitu Trafalgar di Waterloo. Alright, so macam korang tahu, Trafalgar di Waterloo telah pun melakukan debut dia sebagai seorang Shichibukai sewaktu event di Pang Hazard, di mana kita boleh lihat sewaktu itu Oda terus tulis dengan kemunculan dia. Oda terus tulis kat bawah tu yang dia merupakan ahli Shichibukai sekarang, dengan ada bounty dia sendirilah. Kemudian yang mula-mula berjumpa dengan Trafalgar di Waterloo ni sewaktu dia menjadi Shichibukai adalah ahli Marine G5 ataupun kumpulan G5 ni, di bawah Captain Smoker dan juga Tashigi, di mana mereka juga ada mention bahawa Trafalgar merupakan salah seorang Shichibukai yang baru dipilih saja selepas berlakunya time skip. Dan Trafalgar di Waterloo ni merupakan seorang Devil Fruit user. Dia memakan buah Ope-Openomi. Ope-Ope dia ni memakan buah Ope-Openomi yang memberikan dia kelebihan ataupun kemampuan untuk dia membuat room, dan dia boleh buat apa-apa saja yang dia nak dalam room tu. Dia boleh putuskan badan orang, dia boleh tukarkan badan orang, dia boleh teleport badan dia boleh teleport badan orang juga. So macam contohnya kalau dia nak teleportkan badan orang ke, ataupun dia nak tukarkan badan orang, dia perlukan ada pasangan. Kalau tukarkan badan orang, dia kenalah ada orang dia untuk ditukarkan. Kemudian kalau dia nak teleport, dia perlukan ada satu objek yang dia boleh gunakan untuk dia alihkan badan dia bersama dengan objek tu. Kalau contohnya room yang dia buat tu sampai hujung situ, sehujung-hujung room dia tu ada sekecil-kecil batu pun dia boleh tukar ke badan dia. Begitulah. Dan kemampuan dia untuk memutuskan badan orang tu, dia bukanlah boleh membunuh, cuma kalau dia putuskan badan orang tu, orang tu masih boleh hidup lagi dah. Dan kekuatan dia ni aku rasa memang terlalu kuat dan terlalu OP sebenarnya, overpower gila. Sebab kalau orang tu guna haki sekalipun, dia boleh je putuskan badan orang tu, macam yang berlaku kepada Vergo sebab tu di Pang Hazard. Dan Trafalgar ini juga telah melakukan ataupun membuat
membuat aliansi bersama Luffy bagi menumbangkan kerjasama antara Kaido, Doflamingo dan juga Clown Caesar, di mana kita boleh lihat sewaktu ini dia telah melepaskan jawatan Shichibukai dia secara terus lah, walaupun tidak diketahui oleh Marine, tak diketahui oleh World Government, tetapi dia ni sebenarnya kita boleh lihat lah dia dah tak pegang dah langsung sebenarnya watak Shichibukai ni, disebabkan dia pun dah bantai seorang Shichibukai iaitu Doflamingo kan. Alright, so kita beralih ke pengganti Shichibukai yang kedua. Alright, so pengganti Shichibukai yang kedua adalah Edward Weevil. Alright, so siapa sebenarnya Edward Weevil ni? Edward Weevil ni macam watak dia tiba-tiba je ada, macam tiba-tiba je diperkenalkan dan dia tiba-tiba je saja orang cakap yang dia ni Shichibukai. So siapa sebenarnya Edward Weevil ni? Edward Weevil ni telah mengatakan yang dia melakukan proses claim, iaitu dia merupakan anak kepada Shirohige, ataupun kalau korang nak tahu adalah anak kepada Whitebeard, dan mak dia iaitu Miss Bakin telah melakukan proses claim juga yang menyatakan bahawa dia adalah kekasih lama kepada Shirohige bila masa tak Shirohige ni ada Chihiro. So Edward Weevil telah pun diperkenalkan oleh Oda kepada kita sewaktu di mana Kizaru sedang berbincang bersama-sama dengan salah seorang ahli Marine, di mana ahli Marine tersebut memberitahu kepada Kizaru sama adakah tidak mengapa kalau mereka membiarkan saja Edward Weevil ni terus membunuh aliansi pirate yang pernah bersama dengan Shirohige pada waktu dahulu kan. Kalau korang tahu pasal aliansi Shirohige ni memang ramai lah. Kalau korang tengok waktu kat Marineford tu yang kapal belakang banyak-banyak tu, itu semua aliansi diorang, dan mereka inilah yang telah diserang oleh Edward Weevil dan juga Miss Bakin, mak si Edward Weevil ni, disebabkan oleh dia orang ni nakkan harta Shirohige ni sebenarnya. Miss Bakin ni nakkan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Shirohige ni. Macam lah orang tu ada tinggalkan harta, aku pun pelik lah kenapa dia nak sangat harta orang tu. Macam lah si Shirohige macam lah si Shirohige tu ada harta, sebab kalau yang kita tahu watak Shirohige ni dia tak kisah pasal harta karun, dia memang tak pernah kisah pun. Apa yang dia kisah adalah dia nak bentukkan satu keluarga dia sendiri di dalam pirate dia kan, kalau macam kita tahu. So dia melakukan debut dia waktu itu, dan kemudian Edward Weevil ni kemungkinan besar dia bukanlah seorang Devil Fruit user sebenarnya. Kemungkinan besar lah, sebab kan Kizaru sendiri mengatakan bahawa kekuatan dia bukannya kuasa, kekuatan dia ni memang bukan biasa-biasa lah, memang setaraf dengan Shirohige sebenarnya. Dan kita boleh lihat lah memang dia dah bantai berapa ramai dah aliansi pirate Shirohige terlebih dahulu kan. Dan aku rasa itu saja cerita pasal Edward Weevil ni, sebab dia ni pun keluar dalam komik hanya sekadar 2 kali je, tak silap aku lah, sebanyak 2 kali je lah. Kali kedua nanti lagi aku akan terangkan. Okay, so kita pergi ke pengganti nombor 3. Yang ini semua orang takkan macam tak terfikir. Kalau korang kenal dengan watak ni, korang macam bila sampai ke episod diberitahu bahawa dia ni adalah Shichibukai, macam serius ah man, oh my god, wow, macam tak terfikir langsung lah watak dia ni boleh menjadi Shichibukai ataupun dipilih menjadi Shichibukai. Aku tak tahu lah sama ada Marine dengan World Government ni buta ke ataupun apa kan, tapi macam satu perkara yang tak logik lah untuk pilih dia ni, sebab watak dia ni agak pelik. So siapa sebenarnya watak dia ni? Aku banyak betul aku bebel. So siapa sebenarnya watak dia ni? Watak ni adalah Buggy the Clown, ya. Watak yang merupakan salah seorang Shichibukai tambahan selepas perang selepas berlakunya time skip adalah Buggy the Clown. Aku pun tak faham kenapa Oda meletakkan dia ni sebagai salah seorang Shichibukai, sebab watak dia ni lebih kepada komedi punya aktor tau. Sebab kita boleh lihat lah dia ni memang dengan kelakar dia, walaupun dia ni villain ataupun dia dengan dia punya niat jahat, kekuatan orang kata dengan karakter jahat dia tu, tetapi dia ni orang kata masih lagi mengekalkan watak komedi dia. Walaupun dia ni ada kuasa yang cukup kuat, macam dia boleh putuskan badan dia boleh serang sebenarnya, memang kuat sebenarnya kuasa dia, cuma dia ni terlalu orang kata penakut sebenarnya. Dalam melakukan apa-apa serangan pula kita boleh lihat dia punya bodoh-bodoh halang tu waktu Orange Village, kemudian kita boleh tengok waktu dia tengah cari harta karun, waktu dia jumpa dengan Ace, lagi-lagi waktu kita berjumpa dengan dia di movie Stampede. Lagi banyak kelakar yang dia buat sebenarnya, dan benda-benda ni aku rasa macam tak melayakkan dia pun untuk diletakkan dalam Shichibukai. Tapi aku rasa mungkin ada sebab kenapa Oda meletakkan watak dia ni dalam organisasi Shichibukai. So Buggy the Clown ini merupakan salah seorang Devil Fruit user yang memakan buah bara Baranome yang memberikan dia kemampuan atau kelebihan untuk memisahkan mana-mana bahagian badan dia. Macam aku pernah ceritakan dalam APE sebelum ni, APE episod 3 kalau tak silap aku kalau tak silap lah, korang boleh usah dekat playlist Plot Explanation semua. Okay, so Buggy the Clown ni telah melakukan debut dia sewaktu menjadi Shichibukai, di mana sewaktu di Zou Arc lah, Zou Arc, di mana sewaktu Luffy naik ke atas Zou, dan di situlah kita diperkenalkan dengan watak Buggy ni sebagai seorang Shichibukai, di mana Oda terus meletakkan
di bawah muka bagi ni punya role dia sekarang, iaitu Shichibukai. Dan aku rasa itu sajalah dia punya debut sebagai seorang Shichibukai. Tak banyak pun, dia kebanyakan watak-watak yang ditambah sebagai seorang Shichibukai ni tak ditunjukkan pun role diorang, dan tak lama pun dia punya cerita selama diorang menjadi Shichibukai. Kecuali Trafalgar, itu pun dia pun dah melepaskan jawatan dia sebagai Shichibukai kan. So itu saja antara pengganti-pengganti Shichibukai yang telah mengisi kekosongan kerusi dalam organisasi Shichibukai ini. Alright, itu saja daripada aku. Assalamualaikum. Tak adalah, gurau saja. Korang mesti tak tahu sebenarnya apa yang dah jadi dengan organisasi Shichibukai ni. Bukan sekadar tu je, sebenarnya ada perkara yang dah berlaku ke atas organisasi Shichibukai ni. Alright, iaitu sewaktu di Event Reverie. Event Reverie merupakan salah satu event di mana seluruh raja daripada 50 buah negara di One Piece punya dunia ini akan berkumpul di Mariajoa bagi membincangkan tentang sesuatu perkara yang diorang nak bincangkan lah. Iaitu pada waktu Event Reverie yang ditunjukkan ini selepas event di Whole Cake Island. Event Reverie kali ini telah menunjukkan kita sewaktu di mana selepas event ataupun Whole Cake Island punya arc, di mana kita boleh lihat seluruh raja-raja ini telah pun berkumpul di Mariajoa bagi membincangkan tentang satu perkara yang sangat-sangat orang kata tu memberikan impak kepada dunia One Piece ni, iaitu berkenaan dengan organisasi Shichibukai. Mereka semua telah bersetuju untuk memasukkan atau membubarkan organisasi Shichibukai ini daripada terus berjalan ataupun terus ada dalam dunia One Piece ni, supaya tak ada lagi organisasi Shichibukai ni berekoran daripada 2 kali peristiwa yang sama telah berulang, di mana sewaktu itu salah seorang Shichibukai iaitu Crocodile telah pun menggunakan ataupun mengambil kesempatan di atas jawatan sebagai Shichibukai untuk merampas kuasa daripada bapa Vivi iaitu King Cobra untuk mendapatkan kerajaan Alabasta. Dan kemudian Doflamingo juga telah mengambil kesempatan atas dia punya jawatan sebagai seorang Shichibukai itu untuk merampas kuasa daripada King Riku dalam kerajaan Dressrosa. So kita boleh lihat di sinilah banyak perkara sebenarnya antara Shichibukai ni dah buat sebenarnya. So disebabkan itulah semua raja-raja telah pun bersetuju untuk memasukkan atau membubarkan organisasi Shichibukai ni daripada terus ada di dalam dunia diorang ni lah. Jadi sejurus sahaja selepas raja-raja ini telah pun bersetuju untuk membubarkan organisasi Shichibukai ini, maka Marine telah mengambil tindakan yang cukup pantas untuk pergi memburu semua Shichibukai yang masih lagi aktif di luar sana. Kita boleh lihat di mana Dracula Mihawk telah pun diburu sewaktu dia sedang duduk lepak-lepak di pulau Kuraigana Island. Kemudian Boa Hancock juga telah diburu, bukan saja diburu oleh Marine tetapi diburu sendiri oleh Kobe iaitu sahabat kepada Luffy. Kemudian kita boleh lihat Edward Weevil juga sudah pun mula diburu oleh Marine. Kemudian kita boleh lihat Buggy the Clown juga telah diburu oleh Marine. Kemudian kalau Doflamingo tu kita boleh tahulah dia tu tak diburu sebab dia dah tewas pun di Dressrosa dan menyebabkan dia dah tak menjadi Shichibukai lah lagi. Kemudian kalau Trafalgar pula dia tu memang dah tak ada Shichibukai lah. Okey, siapa lagi yang tertinggal korang rasa? Ya, Bartolomeo Kuma. Korang rasa kat mana sebenarnya Bartolomeo Kuma? Bartolomeo Kuma tak pasal-pasal telah pun ditunjukkan kepada kita oleh Oda, di mana dia telah menjadi hamba kepada Celeste Dragon ataupun Tenryubito sewaktu di Mariajoa, dan ini menyebabkan Revolutionary Army telah pun membuat satu tindakan yang drastik untuk pecah masuk ke dalam Mariajoa bagi menyelamatkan atau mengambil semula Bartolomeo Kuma. Sebab Bartolomeo Kuma ini adalah salah seorang daripada mereka, dan aku tak tahu apa jadi sebenarnya selepas itu antara Revolutionary Army dengan Admiral Marine yang ada di Mariajoa lah sewaktu itu. So itu saja daripada aku untuk part 2 Shichibukai kali ni. Macam mana? So aku rasa Shichibukai punya organisasi ataupun cerita pasal Shichibukai ni antara salah satu organisasi yang memang menarik lah untuk kita bincangkan, sebab tanpa diorang ni cerita One Piece ni tak akan berjalan dengan lancar ataupun sempurna sebenarnya. Sebab tu bagi aku Oda meletakkan macam-macam misteri sebenarnya. Apa yang terjadi pada Shichibukai selepas diorang ditangkap, kita tak tahu. Apa yang terjadi selepas event Reverie pun kita tak tahu lagi, sebab terus-terus masuk Wano aje. So kalau korang rasa ada teori-teori yang korang boleh orang kata keluarkan, korang bolehlah selit di bahagian komen. So itu saja daripada aku untuk video kali ini. So thank you guys kepada korang yang dah support aku sehingga ke tahap ini. Mungkinlah tak terlalu orang kata tu tak terlalu berjaya lagi, tapi aku tetap berterima kasih kepada korang yang dah layan video aku, yang dah subscribe, yang dah like, share semua. Terima kasihlah kepada korang semua. Aku sangat-sangat hargai, dan hanya Allah saja boleh membalas jasa baik korang. So korang semua bolehlah doakan aku supaya aku boleh bersama-sama duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Gitu peribahasa kau dengan YouTuber-YouTuber yang membuat konten sama lebih kurang macam aku, iaitu berkontenkan One Piece. So thank you guys kepada korang yang dah tengok video aku kali ni. So itu saja daripada aku. See you in the next video. Salam daripada The Yonko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
広げ果てしないあの場所へ